السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Yang utamanya alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT. Pada malam ini dapat kita sambung bacaan hadis melalui kitab Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Di malam ini kita masuk hadis yang ke-28 pada muka surat 371. Tajuknya melazimkan pengamalan sunnah dan menjauhi bid'ah. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. Daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati-hati kami dan menggugurkan air mata kami. Kami pun berkata kepadanya, ya Rasulullah, seolah-olah ianya satu nasihat, ucapan selamat tinggal, maka wasiatlah kami. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah mendengar dan taat walaupun kamu diperintah oleh seorang hamba. Kerana sesungguhnya barang siapa yang hidup selepas kamu akan menyaksikan banyak perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, awasilah oleh kamu akan pembuat perkara-perkara yang baru, kerana sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Kata At-Tirmizi ianya hadis hasan sahih. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam As-Sunnah, iaitu bab melazimkan sunnah. Hadis nombor 4607. Di dalam Sunan At-Tirmizi, di dalam kitab Al-Ilmi,
bab apa yang datang mengenai pegangan terhadap sunnah dan menjauhkan bid'ah. Hadis nombor 2678 dan ianya ada di dalam Musnad At-Tirmizi jilid 4. Ibnu Majah di dalam Al-Muqaddim hadis nombor 42. Jadi hadis ini terdapat dalam Sunan Abi Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Dan dikatakan dia tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Tapi darjah hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadisnya hadis sahih. Kepentingan hadis. Hadis ini merangkumi wasiat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan seluruh orang Islam selepasnya. Dihimpunkan padanya wasiat agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta mentaati kepada pemerintah kaum muslimin. Ianya akan menghasilkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada umatnya dengan sesuatu yang menjamin untuk mereka kejayaan dan petunjuk sekiranya mereka berpegang dengan sunnah dan menjauhkan diri dari perkara-perkara bid'ah. Jadi hadis ini lebih kepada wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan berkaitan dengan betapa pentingnya kita ni berpegang dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah. Jadi apa ni, perawi hadis ini namanya Abu Najih. Abu Najih gelar dia Al-Irbad, tu nama dia bin Sariyah As-Sulami. Jadi daripada kabilah Sulami ataupun Sulaim, Bani Sulaim. Bani Sulaim, satu kabilah yang besar. Dan diceritakan dia ada jalur pertalian persaudaraan dengan Nabi kita Muhammad SAW melalui ibunda Nabi kita itu Aminah binti Wahab. Jalur dia apa? Kabilah Sulaim, Bani Sulaim. Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami gelar dia. Dan dia ni salah seorang daripada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah di Mekah terkenal dengan satu golongan yang dipanggil dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni satu golongan yang mana mereka ini terdiri daripada orang fakir miskin di kalangan orang Islam pada awal Islam ni. Jadi sewaktu berlaku hijrah daripada Mekah ke Madinah, ramai di kalangan kaum muslim yang duduk di Mekah di kalangan muhajir itu, dia pergi ke Madinah selas pinggan tak bawa. Walaupun masa dia duduk di Mekah tu, sebahagian mereka tu kaya, ada tanah, ada kebun, ada binatang ternakan, ada unta, biri-biri sebagainya. Tapi apabila turunnya perintah hijrah daripada Nabi kita SAW, mereka ni tak bawa semua. Dan nak bawa, dia bawa selas pinggan je. Pergi ke Madinah. Daripada duduk di Madinah, bumi Mekah dengan bumi Madinah ni ada perbezaan lah juga. Dari segi geografi dan sebagainya, cuaca pun dia ada beza. Sebab dikisahkan bahawa apabila orang muhajirin Mekah ni pergi Madinah, mula-mula safar tu dipanggil perubahan cuaca. Supaya kita pergi Mekah pun berlaku perubahan cuaca dan berlaku krisis lah. Jadi kita terkena penyakit macam semua, demam dan sebagainya. Dan dikatakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri demam. Dia ramai di kalangan para sahabat demam waktu sampai di Madinah. Dan salah satu juga yang jadi kita kata masalah juga apabila mereka ini sampai ke Madinah, dia nak menyesuaikan diri dengan bumi Madinah tu lamakanlah. Waktu dia duduk di Mekah, dia bolehlah buat aktiviti untuk cari rezeki daripada segi sudut ekonomi. Dia biasa je di Madinah, di Mekah. Bila pergi Madinah, jadi satu benda baru bagi mereka ini. Lambat dia nak berubah daripada sudut
ekonomi dia, tahap ekonomi. Jadi puak-puak ni jadi miskin dekat awal dia. Jadi miskin, Nabi panggil, Nabi gelar puak ni ada sufah. Sebab apa? Sebabnya Nabi buat satu tempat di luar Masjid Madinah tu, di ujung Masjid Madinah tu, Nabi buat atap teduh. Nabi suruh puak-puak dia duduk situ. Sampai ke awalnya Nabi buat atap, dipanggil sufah atap tu. Atap tu dipanggil Zullah. Dia buat atap dengan daun tamak gitu lah. Temu ni duduk situ. Hak duduk situ ni termasuk di kalangannya Al-Irbad ni. Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Dia ramah di kalangan para sahabat. Mereka awal ni dia fakir dan miskin ni lebih kurang 400 orang. 400 orang lebih kurang. Dan termasuk di kalangannya juga itu, iaitu Abu Zar Al-Ghifari, Abu Darda, Abu Hurairah sendiri, dan Salman Al-Farisi, ketika awal. Jadi mereka ni duduk di luar masjid, di ujung. Pada zaman dah ni orang panggil homestay lah ni, orang buat homestay lah ni. Zaman Nabi dah ada. Nabi tak bukan setakat pokok sufah lagi duduk situ. Nabi bina benda tu sambil dulu dia bina dengan tamat gitu kan. Orang-orang dalam musafir berjalan ni pun tak ada tempat penginapan, tupai duduk situ. Jadi mereka ni Nabi kita SAW ambil perhatian, ambil berat. Dia tidak biar gitu. Nabi beri makan, beri minum. Dan di kalangan para sahabat orang ada duit, orang kaya, beri makan, beri minum semua sekali. Tolong bantu puak-puak ni. Tolong bantu. Nabi sendiri dia tidak tinggal. Puak-puak sufah dia tinggal. Dan kelebihan puak dia ni, dia senantiasa bersama Nabi SAW setiap 5 waktu sembahyang. Pasal dia banyak ilmu. Dia duduk mengadak kitab. Mengadak kitab sama. Ada setengah orang hari ni dia kata ahli sufah tu ahli sufi. Tidak sebenarnya, bukan ahli sufi. Sufi tu lain. Dia ambil daripada perkataan sufah, dia kata ahli sufi. Tidak. Ini ahli sufah ni orang Nabi sedia satu tempat tu, Nabi buat atap tu Nabi namakan sufah. Kemudian ataupun zullah, tempat yang teduh. Jika awal tak ada dinding ke apa. Jadi nak cerita ke Al-Irbad ni, di antara sahabat kuat menangis. Dia tak boleh dengar perkara-perkara yang berkaitan dengan azab dan sebagainya, dia akan menangis. Sebagaimana dalam hadis ni kita baca saat ni, dia kata wajilat min hal qulub. Wajilat min hal qulub, gemetar hati. Bukan dia seorang lah, di kalangan sahabat dia cerita ni termasuk dia lah. Wazarafat min hal uyun, mengalir bercucuran air mata. Maknanya Nabi berucap ni pada suatu pagi sebenarnya, waktu lepas subuh. Nabi mengajar pada lepas subuh ni. Ucapan Nabi tu dia panggil menjentik jiwa dia, menyentuh hati dia, menyebabkan gemetar dan menangis buat ni. Dan Al-Irbad ni cerita dia juga waktu peperangan Tabuk, dia nak pergi sangat peperangan Tabuk. Dia ni kita cerita saat ni, dia di kalangan orang yang miskin, tak ada duit, tak ada rumah tempat tinggal, tak ada harta, tak ada tanah, semua tak ada. Dia ada selas pinggan pun, pakaian dia pun tak tutup mana. Pakar dia panggil pakar, kalau jubuh, kalau kain pun bawah sikit pada lutut. Sikap pakar, tak cukup pakaian. Rakyat dia miskin. Jadi diceritakan pada peperangan Tabuk, apabila Nabi istihar untuk pergi perang dan Nabi minta daripada kalangan para sahabat dan orang Islam supaya menderma untuk pergi peperangan Tabuk tu, yang dikenali sebagai Ghazwatul Usrah, peperangan yang sukar. Pada masa panah kita pernah bincang sebelum ni, dia pergi jumpa Nabi kita SAW, turun ayat ni ke atas Al-Irbad ni. Turun ayat dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa 'ayunuhum tafidu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nabi cerita dalam Quran. Nabi kata, dia ceritakan bahawa dia pergi jumpa Nabi, dia minta dengan Nabi kita SAW supaya menyediakan kenderaan ke dia,
supaya dia boleh naik kenderaan untuk pergi perang juga. Dia minta izin dengan Nabi SAW nak pergi perang dalam peperangan Tabuk. Nabi raya, aku tak ada kenderaan. Nabi kata, ada ni. Tuhan cerita, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahu, ni maksudnya, dan tidak ada dosa bagi orang yang apabila dia pergi bertemu kamu wahai Muhammad minta kenderaan. Dia sebenarnya adalah gaya orang tua, kanak-kanak, orang sakit semua tidak berdosa bagi perang. Dan termasuk dalam golongan itu dia ni Al-Irbad, yang mana dia pergi dalam keadaan dia miskin, dia susah, dia pergi merayu dengan Nabi kita, suruh Nabi kita sedia juga kenderaan ke dia nak pergi pergi sekali. Gitu. Dengan ayat tinggi ni, semangat yang ada pada Al-Irbad ni, pada sahabat Nabi pada waktu itu untuk berperang. Lalu Allah Ta'ala kata dalam Quran ni, qultu la ajidu ma ahmilukum alaih. Kamu telah berkata kepada dia, yakni Nabi kita lah, Muhammad SAW, la ajidu ma ahmilukum alaih. Dia kata, aku tidak ada kenderaan untuk pergi kamu. Nabi wa ya'fa'il ibad. Tuhan cerita baik dalam Quran, ada dalam surah Taubah ya. Dan wallahu a'yunum, lalu dia pun balik. Irbad ni balik ke rumah, wa a'yunuhum tafidu minad dam, dalam keadaan air mata dia bercucur. Nangis. Cerita Irbad, nangis kalau dia pegang, nangis sebab tak ada kenderaan. Nabi sendiri pun tak nak bagi kenderaan, menangis tak ada kita pegang. Gitu. Kalau kita menangis bila kena dia pegang, tak takut mati, dia nangis. Hazan dah sebab sedih, terlalu sedih sebab tidak boleh bersama dengan Nabi ke medan perang Tabuk. Allah yajidu ma yunfiqun, dan dia juga sedih sebab dia tidak ada apa-apa untuk dia derma dan infak pada jalan Allah SWT. Allah yajidu ma yunfiqun. Ini kisah Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Sikit berkaitan dengan perawi hadis ini. Jadi seterusnya kita tengok istilah hadis. Kita tengok istilah hadis. Mau'izah. Mau'izah ni maknanya peringatan, iaitu satu peringatan tentang akibat sesuatu perkara. Wasiat ini telah diberikan oleh Rasulullah SAW selepas suatu salat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad. Melalui riwayat Ahmad, cerita ni berlaku waktu pada satu salat subuh. Maknanya lepas salat subuh Nabi kita beri kuliah ataupun pengajian. Wajilat maknanya gemetar atau merasa sakit. Para sahabat yang dengar kuliah Nabi pada pagi itu, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Zarafat maknanya mengalir atau bercucuran air mata. Mau'izatu muwadda'in maknanya nasihat perpisahan, iaitu para sahabat memahami bahawa di dalam nasihat itu terdapat suatu penambahan yang dilebih-lebihkan dan ditekankan bagi menakut-nakutkan mereka dan memberi amaran kepada mereka. Maknanya nasihat pagi itu lebih sikit, mungkin Nabi sungguh sikit, tekan sikit benda tu. Kemudian Ar-Rashidin. Ar-Rashidin di mana adalah bentuk plural, yakni jamak. Kata jamak ni maknanya menunjukkan bilangan yang banyak. Rashidin dari perkataan Rashid, kali satu Rashid, kali ramai Rashidin. Dia baca Rashidin itu sebab dia mudhafun ilaih, daripada perkataan khulafa ar-Rashidin. Tapi sini dia sunnatil khulafa'i Rashidin, bagi bawah baca Rashidin. Kalau bagi depan dia baca Rashidun. Rashidun, Ar-Rashidun, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Di sini Al-Khulafa Ar-Rashidin. An-Nawajis, iaitu orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Khulafa Ar-Rashidin dalam hadis ni itu zaman empat orang Khulafa Ar-Rashidin. Zaman iaitu selama 30 tahun, bermula daripada 11 Hijrah hingga 41 Hijrah, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 30 tahun ni dikenali dengan
zaman khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin. An-nawajis iaitu gigi geraham adalah kinayah, yakni sindiran yang bermaksud hendaklah berpegang dengan sekuat dengannya kuat-kuat. Hendaklah berpegang dengannya kuat-kuat. Itu nawajis maknanya gigi geraham. Nabi buat kinayah sini, dia pinjam kata gigi geraham itu sebagai menunjukkan benda tu pegang dengan kuat, gigit. Untuk pegang sesuatu yang kuat mana gigit. Gigit dengan gigi geraham. Wa muhdatsatil umuri maknanya pembuat perkara-perkara yang baru. Pembuat perkara-perkara yang baru. Muhdatsat ni daripada perkataan ahdasa. Ahdasa jadi ahdasa yuhdisu muhdatsun. Muhdatsun ni maknanya perkara baru. Perkara baru. Kalau kita baca muhdis, orang yang berhadas. Muhdas, perkara baru. Isim maf'ul. Muhdis tu orang berhadas. Orang hadas kecil, ada besar, dia muhdis. Hadas ni banyak makna. Kalau kita kata haddasa, maknanya bercakap. Haddasa, bercakap. Ada satu hadis Nabi kan, idza tahaddasa kasaba. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Haddasa, bercakap. Tapi kalau hadasa saat ini memberi makna sesuatu yang baru. Hadasa ataupun bermakna hadas, iaitu orang yang ada najis. Sama ada kecil ataupun besar. Tapi muhdatsat di sini maknanya perkara-perkara baru. Iaitu perkara-perkara baru yang di dalam agama dan ia tidak mempunyai asal usul dalam syariat dan ianya tercela. Adapun perkara-perkara baru yang punya asal usul di dalam syariat, maka ia tidak tercela. Kata khususnya bid'atun, bid'ah, iaitu dari segi bahasa adalah sesuatu yang baru dicipta tanpa mempunyai contoh seumpama itu pada masa yang lepas, pada masa yang lalu. Dari segi syarak pula adalah apa yang diperbuat bertentangan dengan perintah syarak dan dalilnya. Nanti kita akan bahas ini. Penulis kita akan urah apakah yang dimaksud dengan bid'ah ini. Kemudian dalalah makna sesat. Dalalah sesat iaitu jauh dari kebenaran. Kerana hak adalah apa yang didatangkan oleh syarak. Justru itu, apa saja yang tidak bersumber kepada syarak, maka ialah bid'ah dan sesat. Dalalah di sini sesat daripada sudut syarak, syariat ataupun akidah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah, kalau kita sesat, jangan guna perkataan ni. Maksud lain. Sebab ada cerita orang ke Mekah, dia sesat. Cerita wallah alam betul benda. Ada kata betul. Dia kata aku nak ayat agama, aku sesat. Ada. Ni, nak ayat agama, dia pun ingat ayat Quran. Bila dia dengar ayat Quran, dia kata ana fi dhalalin mubin. Aku dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata di situ maknanya akidah dia rosak. Ada orang Arab suruh dia mengucap. Dia mengucap ana fi dhalalin mubin. Ada setengah tu dia guna ayat surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sebab sesat. Maka orang jangan mengucap je. Dari makna zahir begitulah. Daripada makna yang sebenarnya, dalal di situ sesat daripada segi pegangan akidah dia. Sesat. Kalau sesat, ayat adalah konteks ayat dia. Sebenarnya kali dia ubah sikit, jadi betul juga. Kemudian fiqh dan petunjuk hadis. Fiqh sebagaimana yang kita beritahu ni, cara kita faham hadis ni melalui huraian yang diuraikan oleh penulis kitab. Apakah pandangan penulis kitab berkaitan dengan hadis ini? Yang pertamanya ciri-ciri nasihat yang memberi kesan. Ciri-ciri nasihat yang memberi kesan. Ini menurut
penulis kitab ni lah. Bagaimana dia mengambil pahal daripada hadis Nabi ni. Di situ ada ciri-ciri nasihat yang memberi kesan kepada orang yang kita nasihat. Bagaimana nak mewujudkan ataupun melahirkan satu-satu nasihat tu, biar nasihat tu beri kesan sehingga menangis, para sahabat Nabi, sehingga bergementar jiwa dia. Apabila Nabi beri nasihat, apabila Nabi berucap royak sesuatu benda, menyebabkan sahabat menangis, menyebabkan sahabat gementar jiwa dia. Bagaimana ciri nasihat yang memberi kesan kepada audiens pendengar ni? Kita pun tak erti juga, kita kena belajar dalam pengajian ada subjek dia panggil fanul khatabah, seni ucapan ataupun seni pidato. Kalau masa awal belajar negara dulu ada dia punya subjeknya ada fanul khatabah, bagaimana kita nak berucap dalam ucapan yang boleh memberi kesan kepada pendengar. Jadi di sini mau'izah adalah nasihat. Mau'izah adalah nasihat, peringatan tentang akibat suatu perkara, supaya mau'izah itu menjadi suatu yang meninggalkan kesan, masuk ke dalam hati dan mengesani jiwa. Maka hendaklah ia memenuhi syarat-syarat yang berikut ini. Jadi kata ada syarat dia. Ini ikut penulis kitab ini. Pertama dia kata pemilihan tajuk, penyaringan. Dia kata nak bercakap itu kena, nak berucap sana, nak beri nasihat sana, kena pilih modal tajuk. Hendaklah memperingati manusia, menasihati dan menakut-nakutkan mereka dengan sesuatu yang beri manfaat kepada mereka, yang berkaitan dengan dunia dan agama mereka. Tidak memadai hanya setakat mengajari mereka akan hukum hakam dan batasan-batasan hudud Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tajuk tersebut mestilah yang menyangkuti perkara-perkara yang dihajati oleh mereka di dalam kehidupan mereka. Dan pemilihan ini adalah dilaksanakan dengan bijaksana dan ilmu pengetahuan. Dia kata bukan sekadar royak tentang upahakan sahaja, bukan di sana ada amaran-amaran daripada Allah SWT yang boleh kita selit dan kita royak. Al-inzar dipanggil. Inzar ini peringatan bahawa di sana ada balasan daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia itu. Tidak syak lagi bahawa khutbah Jumaat dan hari-hari raya meninggalkan kesan yang besar dalam memalingkan perhatian ramai kaum muslimin terhadap hakikat agama mereka, menanamkan roh kemuliaan dan jihad dalam diri mereka, khususnya apabila khutbah Jumaat dan hari raya itu dilaksanakan, maka jadilah satu bentuk dakwah tanpa didahului oleh sebarang iklan dan tanpa dibantu oleh sebarang pertolongan. Dikatakan kalau boleh khutbah Jumaat dan juga khutbah hari raya yang berlaku 2 kali setahun, sekali seminggu tu, biar dia satu khutbah yang benar-benar memberi kesan kepada audiens pendengar. Cuma zaman kita ni dia berbeza, dia tidak berkhutbah. Zaman kita ni dia panggil membaca khutbah. Zaman dulu Nabi kita dulu dan mengikut syariat, sebenarnya dia kena berkhutbah, berucap. Nabi kita dia berkhutbah. Lembaran-lembaran khutbah yang dibaca di atas mimbar itu sejak berkurun lamanya mempunyai bahagian dalam menambahkan kesuburan iman kaum muslimin dan mewujudkan suatu sempadan di antara manhaj Islam dan perkara-perkara benar yang terjadi dalam kehidupan dan kemusykilan-kemusykilan yang dihadapi oleh manusia sepanjang zaman. Ini selalu disebut dan diberi komen oleh alim ulama bahawa khutbah sepatutnya mengikut realiti semasa, mengikut isu semasa. Itu yang dikenakilah. Tapi kita hidup hari ini sebab kita dah ada kalau khutbah tempat kita buat majlis kita susun dah. Seperti Kelantan tu siap dah khutbah tu. Baca kan. Kecuali kita ada masjid sendiri, kita kata dah. Tapi sepatutnya kita lah orang yang menyusun khutbah tadi, dia kena ikut isu semasa ni. Apa isu utama umat Islam masa ni? Yang perlu diberi penekanan, maknanya gitulah. Yang perlu kita dah zaman
Ni masa 2-3 hari ni gapo masalah umat Islam contohnya. Dia perlu diambil berat, diketahui oleh orang Islam. Tidak kata dia cerita tentang jauh. Ibarat gini dia kata ni bulan Syaban kata. Topik tajuk tu cerita apa bulan Syaban. Gapo patut buat bulan Syaban ni, gapo tak patut buat dah. Perlu kita tambah. Doa gapo patut baca bulan Syaban ni tu. Ni tak ada, ni tak masuk bulan Syaban lagi, cerita berhaji tu contohlah. Maknanya kita waktu. Dan lebih utama lagi berkaitan dengan isu-isu semasa yang disebut sebagai qadaya mu'asarah. Itu sangat penting kerana di situ dia kata boleh memberi kesan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar. Ini adalah Rasulullah SAW, iaitu suri tauladan. Nabi kita itu suri tauladan, qudwah hasanah kepada kita yang baik. Sekiranya kita inginkan kejayaan, maka sekali menasihati sahabat-sahabat pada kesempatan-kesempatan yang ada selain dari khutbah Jumaat dan Hari Raya. Khutbah-khutbah yang meninggalkan kesan itu merupakan pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas perintah Allah, ke atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Maknanya serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik. Surah An-Nahl ayat 125. Jadi hijab buat Nabi kita SAW sepanjang zaman berkhutbah yang dia mengajar, berceramah, berkuliah. Sebagaimana yang pernah kita dengar, ada satu hari itu Nabi berkhutbah, berceramah, start lepas subuh, naik atas mimbar, bocak sampai masuk Zuhur. Bel Zuhur, berhenti semaya Zuhur metang. Sudah Zuhur naik mimbar pula, bocak sampai asar. Sudah asar, masuk asar semaya asar, lepas asar bocak sehingga masuk maghrib. Sehari baca hadis Nabi kita ni banyak. Hadis Nabi kita ni sangat banyak. Itu diceritakan oleh Huzaifah Al-Yaman, bagaimana Nabi ucap, berceramah, mengajar sampai sehari suntuk tu tentang asyratis sa'ah, tanda-tanda akan berlaku kiamat. Ada banyak cerita. Sehingga berlaku masa ni, berlaku masa ni, cerita habis. Cuma kita tak ada nak baca, tak ada nak hadar. Kita baca hadis 40 pun tak habis lagi. Berapa tahun dah ni? 2000 berapa lagi ni? Baru masuk hadis yang ke 28. Ada 10 lebih lagi hadis kita nak cukup habis 40. Tak ada nak habis lagi. Hadis beribu hadis Nabi SAW. Beda kita nak habis baca. Habis lagi. Kalau kita habis banyak umur, kita biar lagi. Tepuh mendengar ni berapa orang yang paling menegak ni. Nak berjumpa dengan apa yang Nabi cerita, dan Nabi kita SAW dengan mukjizat yang besar yang agung diberikan oleh Allah SWT. Dia boleh cerita satu persatu benda yang berlaku hari ni, zaman kita ni. Ni salah satu yang cerita saat ni. Dia kata, ni kita akan bincang lepas ni. Dia kata, fasayara fa innahu man ya'ish minkum. Nabi kata, jika sekiranya di kalangan kamu ni panjang umur, boleh hidup. Nabi beri amaran, kalau di kalangan kamu ni panjang umur, dia boleh hidup lepas aku, lepas ni, fasayara ikhtilafan kasira. Mu akan tengok perbalahan umat ni sangat banyak. Nabi cerita ikhtilafan kasira, banyak yang Nabi cerita duk bala. Lepas Nabi mati, lepas Umar tu, Osman bala start. Apa? Zaman khulafah lagi. Umar, Osman, Ali, lepas tu segi lah. Boleh batu, pegang sama sendiri, sama sendiri apa peperangan Siffin, waktu sama-sama ahli syurga. Kita tak saya tu taklid lah waktu semua sama-sama masuk syurga belakang dia. Bahkan ada zaman kita mesej ada. Itu Nabi ayat ni ikhtilafan kasira. Lepas tu mari hadis lain pun Nabi cerita pula dengan nama orang tu Nabi. Satu benda yang menarik masa kita mengaji tentang hadis kita sama mengaji dulu, ada lahir di Khurasan akhir zaman ni seorang yang hebat, nama dia Syu'aib bin Saleh. Nabi sebut nama Syu'aib bin Saleh.
Nabi sebut janggut dia lihyatuhu kausaj. Janggut dia jepu. Siapa dia Suhaib bin Salim ni? Suhaib bin Salim ni salah seorang yang akan membantu Imam Mahdi. Bila lahir wallahu a'lam, tapi dia sebut cerita depan dia. Nak royak Nabi cerita hadis-hadis sampai. So dia cerita. Imam Mahdi tu saya kira ada cerita. Bahkan berlaku sini berlaku gapo sini nak cerita itu adalah mukjizat daripada Nabi kita SAW. Cuma kita je tak ada nak bela pada nak baca. Tak ada. Tak ada. Acu nak habis kita mati. Contoh. Orang ngajar sikit-sikit pun kita tak ada dengar. Ada tak? Baca. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alil umma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la madrudan wa la mahruman ya rabbal alamin wa rasulana asyhadu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.